Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafaz bin Muhammad Hisam. Pada masa ini saya akan menerangkan tentang aplikasi rasam Osmani dalam penulisan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Kaedah-kaedah rasam Osmani yang terdapat pada surah At-Tariq. Kaedah yang pertama ialah hazaf alif, iaitu menghapuskan huruf alif. Contohnya pada kalimah adraka dan al-insan. Yang kedua, hazaf waw, iaitu menghapuskan huruf waw. Contohnya pada kalimah innahu ala. Yang kedua, fama lahu min. Yang ketiga, hazaf ya, iaitu pembuangan huruf ya. Contohnya pada kalimah raj'ihi laqadir. Tanda-tanda rasam Osmani yang terdapat pada surah At-Tariq. Tanda yang pertama ialah wakaf lazim. Fungsi atau cara bacaan, wajib berhenti mesti diwakafkan jika wasal jejas makna ayat. Contohnya Ruwaida. Yang kedua, alif hamzah wasal. Jika huruf ketiga dalam kalimah berbaris fathah atau kasrah, alif ditanda dengan baris kasrah. Jika huruf ketiga dhammah, alif ditanda dengan dhammah. Jika huruf sebelumnya tanwin, huruf dan sukun dihazafkan dan dibariskan dengan kasrah secara automatik. Contohnya an-najmu, as-sad'. Yang ketiga, alif lam qamariyah. Bunyi lam sukun dizahirkan. Contohnya al-insan wal ar bil hazl al-kafirin. Seterusnya, alif lam syamsiyah. Bunyi baris huruf sebelum kalimah yang mempunyai huruf alif lam dimasukkan terus ke dalam huruf ketiga. Contohnya was-samai wat-tariqi as-sad'i as-sarair. Yang seterusnya, tanda kepala huruf kha kecil tanpa titik terletak di atas sebarang huruf untuk menunjukkan huruf berkenaan bertanda sukun dan dibaca izhar. Contohnya al-insanu wal ardi bil hazli al-kafirina. Seterusnya, alif kecil dibaca dengan kadar 2 harakat, merupakan huruf yang ditinggalkan dalam Mushaf Osmaniyah tetapi sebutannya wajib. Contohnya adraka al-insan ala. Tanda yang ketujuh, waw kecil.
bermaksud huruf asal yang tertinggal dan mesti dibaca. Menjadi maksilah qasirah jika sebelumnya hak dhamir bertemu selain huruf alif. Contohnya, fama lahu min, innahu ala. Yang ke-8, tanda mad panjang. Terletak di atas huruf mad tertentu menunjukkan wajib membaca madnya lebih panjang dari mad tabi'i. Contoh bacaannya, as-sarairu, was-samai, wat-taraibi. Yang ke-9, tanwin. Tanda ini menunjukkan bacaan ini diizharkan, dibaca dengan jelas atau menunjukkan bacaan idgham atau ikhfa. Contohnya, nafsil lamma ma'in dafiki quwwatin wala nasir laqawlun fasl. Hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah At-Tariq. Yang pertama, mad tabi'i ataupun mad asli. Cara bacaannya dibaca panjang 2 harakat. Contohnya, At-Tariq, As-Sakib. Yang kedua, mad wajib muttasil. Cara bacaannya dibaca panjang 4 hingga 5 harakat. Contoh bacaannya, was-samai wat-tariq, ma'in dafiq, wat-taraib, as-sarair, was-samai zat. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harakat. Contohnya, wa ma adraka. Yang keempat, qalqalah kubra. Cara bacaannya dipantulkan lebih tebal. Contoh bacaannya, wat-tariq, as-sakib, khuliqa. Yang kelima, qalqalah surra. Dipantulkan dengan ringan. Contohnya, adraka, an-najmu, tubla. Yang keenam, ikhfa hakiki. Membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Contohnya, in kullu falyanzuril min quwwatin. Yang ketujuh, idgham bila gunnah. Dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya, nafsil lamma. Yang ke-8, mad lin. Dibaca panjang 2 harakat. Contohnya, alaiha, baina, laqaulun. Yang ke-9, gunnah. Membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Contohnya, mimma, innahu. Yang ke-10, mad silah qasirah. Dibaca panjang 2 harakat. Contohnya, innahu ala, fama lahu min raj'ihi laqadir. Yang ke-11, idgham bi gunnah. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. Contohnya, quwwatin wala. Yang ke-12, izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas. Contohnya, innahum yakidun amhilhum ruwaida. Yang ke-13, mad iwad. Dibaca dengan menghilangkan tanwin dan dipanjangkan 2 harakat. Contohnya, kaida, ruwaida. Yang ke-14, iqlab. Membacanya dengan tanwin berubah menjadi mim dan berdengung serta ditahan selama 3 harakat. Contohnya, min bain. Sekian sahaja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.